Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama kali dan selamanya marilah kita bersyukur kepada Ilahi atas segala kurniaan nikmatnya, sehingga hari ini diberi kesihatan yang elok, sehingga hari ini diberi umur yang panjang untuk kita bersama-sama dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan keberkatan. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sir Arif kerana memilih saya, insan yang hina ini, insan yang lemah ini, insan yang jahil ini, untuk memberi sedikit tazkirah pada pagi ini. Jadi walaupun kita apa dah sedikit tazkirah lah, teringatkan sabda Nabi, sampaikanlah kamu walaupun satu ayat daripada-Ku. Jadi hari ini saya bertanggungjawab atas amanah Sir Arif untuk menyampaikan sedikit tazkirah. Jadi tajuk tazkirah yang saya pilih pada hari ini ialah berkaitan dengan suatu amalan yang agak ringan tapi agak berat untuk kita lakukan, iaitu sedekah, iaitu dalam bahasa Melayu sedekah. Okey, sedekah ini kenapa Islam menggalakkan umat Islam ni untuk sedekah? Sebab dekat akhirat nanti kita tak boleh dah kata kalau lah, sebab dekat akhirat nanti kita tak boleh kata kalau lah kita kat dunia boleh sedekah, kalau lah kita kat dunia boleh sedekah RM10, kalau lah kita kat dunia ni boleh sedekah RM100, kalau lah kita kat dunia ni boleh sedekah RM1000. Sebab apabila kita sudah ke alam akhirat, kita akan putus segala amalan kita. Sabda Nabi, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3, iaitu sedekah, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Jadi kita ni nak mengharapkan ilmu yang bermanfaat, tak pasti sama ada kita mampu memberi atau tidak. Sebab kita pun sendiri insan yang jahil, insan yang memerlukan orang membimbing kita. Jadi untuk mengharapkan anak-anak yang soleh juga, kita pun tidak pasti sama ada apabila kita meninggal kelak nanti, kita juga tak pasti bahawa anak kita mampu mendoakan kita. Jadi kita mengharapkan kita sendiri, iaitu sedekah. Jadi sedekah yang amal jariah ini kita mengharapkan bahawa kita dapat balasan di akhirat nanti. Jadi untuk sedekah ni, bagaimana kita tahu duit yang kita dalam bank kita yang berjuta-juta, duit yang dalam dompet kita yang beribu-ribu, bukan duit kita, iaitu duit yang kita ada ialah sedekah kita. Di mana duit itu kita sedekah, di mana duit itu Allah akan nilai kita di akhirat nanti. Jadi itulah sebenarnya harta kita, itulah sebenarnya hak kita, itulah sebenarnya duit kita yang kita punya untuk di dunia dan di akhirat. Jadi sebab itu Islam menggalakkan umat Islam untuk bersedekah, kerana itulah kita punya harta, kita punya hak untuk di akhirat nanti. Jadi sedekah ni bukanlah terlalu umum untuk duit saja. Perkataannya menggunakan berkata dengan perkataan lain juga, berkatakan sedekah, menolong orang juga dikatakan bersedekah, senyuman juga dikatakan bersedekah. Jadi senyuman ini antara satu amalan yang cukup senang untuk kita hari-hari kita boleh buat pada bila-bila masa kepada sesiapa saja. Macam saya senyum selalu kan. Itu jadi sedekah tu untuk baiklah untuk kita untuk akhirat nanti. Khalifah Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, pancinglah rezeki itu melalui sedekah. Jadi sedekah ni kita dapat simpulkan bahawa sedekah ni dapat menambahkan rezeki kita, dapat memanjangkan umur kita, dapat mengumpat segala penyakit yang ada di badan tubuh kita. Jadi Nabi kata dalam bulan Ramadan adalah sebaik-baik untuk kita melakukan sedekah, seafdal-afdalnya. Dan sedekah yang seafdalnya juga adalah apabila duit itu kita memerlukannya. Jadi itu kita boleh antara sabda Nabi yang kata sedekah ini dapat menghapuskan segala dosa yang kita ada, sebagaimana air yang memadamkan api. Sedekah juga dapat mengurangkan siksaan pada api neraka. Sedekah juga tidak akan berkurang harta seseorang itu. Antara hadis Nabi yang saya ingat, di mana hadis itu menerangkan bahawa 4 kelebihan orang bersedekah dan 4 kelebihan orang yang tidak bersedekah. Jadi 4 kelebihan orang bersedekah ni ialah orang yang bersedekah ni adalah orang yang hampir dengan Tuhan. Kedua, orang yang hampir dengan syurga. Dan ketiga, orang yang hampir dengan
dengan dengan syurga, dengan Allah, hampir dengan masyarakat, dan keempat adalah orang yang jauh dengan neraka. Jadi hampir dengan Allah ni boleh kita simpulkan di mana apabila kita sedekah, Allah merahmati kita, Allah menyayangi kita. Jadi bila Allah menyayangi kita, orang di sekeliling kita juga akan menyayangi kita. Saya pernah teringat akan sahabat saya berkata, dia kata Allah ni apa yang kita beri. Maknanya apabila kita memberi kasih sayang kepada Allah, Allah akan berikan kasih sayang itu kepada manusia, kepada kita. Kalau kita rasa takut kepada Allah, Allah akan takut. Kalau kita takut kepada Allah, manusia akan takut kepada kita. Kalau kita tidak sayang kepada Allah, manusia juga tidak akan sayang kepada kita. Jadi kalau kita ingin meraih kasih sayang kepada Allah, kalau kita ingin meraih kasih sayang kepada manusia, ingin meraih kasih sayang daripada manusia, meraih cinta daripada manusia, kita semaikan cinta kita kepada Allah dahulu. Jadi keduanya, orang yang sedekah ini hampir dengan syurga. Kenapa Nabi kata hampir dengan syurga? Sebab apabila seseorang itu bersedekah, dia akan menyucikan hati. Jadi bila seorang hati itu suci, dia akan terjerumus untuk melakukan segala kebaikan. Jadi kebaikan itu kita harapkan menjadikan pahala kepada kita untuk di akhirat kelak dan mendapat balasan syurga, insya-Allah. Ketiga adalah orang yang sedekah, Nabi kata adalah orang yang hampir dengan masyarakat. Sebab apa? Sebab apabila kita bersedekah, masyarakat akan menyayangi kita, bagaimana kita menyayangi agama Allah dengan membantu agama Allah dengan bersedekah. Jadi terakhir sekali ialah orang yang bersedekah adalah orang yang jauh daripada api neraka. Sebab sedekah ini banyak kelebihannya. Kita kadang-kadang sedekah juga dapat menyelamatkan daripada segala bala bencana. Di akhirat boleh menyelamatkan daripada siksa api neraka. Di akhirat juga dapat menyelamatkan daripada siksa kubur. Jadi saya menyeru sahabat-sahabat pada hari ini, saya mengingati diri saya sendiri untuk bersedekah. Sebab bulan Ramadan adalah seafdal-afdalnya bersedekah. Jadi saya rasa sampai sini kot tazkirah saya pada hari ini. Boleh okay. Jadi sebelum saya nak tutup tazkirah pada hari ini, saya ingin menyampaikan kata-kata hikmah mana saya pernah oleh guru yang pernah saya jumpa. Dia kata, mungkin Nazmi pernah dengar kot, saya pernah beritahu dia. Dia kata berkata tentang kebaikan itu mudah. Macam sekarang saya berkata tentang kebaikan, dan pada siapa pun boleh berkata kebaikan sini. Tapi membuat satu kebaikan itu susah. Dan yang paling susah adalah ikhlas dalam melakukan satu kebaikan. Jadi sedekah ini sebenarnya merupakan satu alat untuk kita untuk kita melatih diri kita untuk ikhlasan. Sebab kadang-kadang sedekah ini sedekah dia melatih diri. Kadang kita orang datang sedekah, kita macam rasa payah nak sedekah kan. So sedekah ini melatih keikhlasan kita. Sebab sedekah ini betul-betul berkaitan dengan niat kita, betul-betul melatih kita keikhlasan daripada hati kita. Jadi saya rasa sampai sinilah tazkirah saya ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya, kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkongsian dalam kita dah lalui Ramadan 5 hari ya sekarang. Masuk 16 kan? 16 Ramadan. Maknanya lebih lagi 14 hari lagi. Jadi kita renungkan kembali 16 Ramadan yang berlalu, apa yang kita dah buat. Sebabnya tak semua orang Allah pilih masuk dalam Ramadan ni. Jadi Allah pilih kita ni, maknanya kita ni hamba Allah yang special ni. Kita masuk Ramadan ni, ada orang kita tengok kan sebelum Ramadan yang mati, ada insiden Allah yang tak sampai umur dia. Dia kata nak hampir ni bulan Ramadan tu kita akan baca doa yang banyak-banyak kan. Allah memberikan kita baca wasyafan pada Ramadan ni. Bila Allah izinkan kita masuk dalam Ramadan, kita renungkan kembali 16 Ramadan bulan ni apa yang kita dapat. Adakah amalan kita ni sama seperti hari bukan Ramadan kan? Hari-hari maksudnya bangunnya, Quran ni kurang kan. Maknanya sebelum Ramadan ni bacaan Quran kita mungkin 2-3 muka surat kan. Itu pun kalau baca kan. Tapi Ramadan ni kita tengok kan kita ni diuji dengan keadaan kita Ramadan dalam belajar kan. Kita belajar short sem memang 4 kan. Jadi jangan jadikan alasan kita tak boleh tarawih sebabnya assignment yang banyak. Sebabnya rugi kan. Kita ni Allah pilih masuk Ramadan ni, kalau kita tak cuba perbaiki diri dan juga untuk kita menambahkan amal tu, kita rugi lah kan.
kata fastabiqul khairat ni. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata berlumba-lumba dalam kebaikan. Maknanya kalau kita tak nak Allah berkira dengan kita, kita kena jangan berkira dengan Allah. Maknanya nak buat baik tu cepat. Kan? Kita lagi bila fastabiqul khairat ni, Allah kata kita dibangkitkan amal kita. Dalam surah Al-Qari'ah kan Allah kata kita dibangkitkan dengan amal yang baik. Siapa amal dia baik tu tinggi, maka tempatnya terbaik kan. Dan siapa amal kebaikan rendah tu, maka tempat dia narun hawiyah kan. Jadi maknanya rendah benda tu bukan perlu untuk kita sedarkan dan benda-benda bukan boleh cakap pada orang. Maknanya kita sendiri kena sedar. Sebabnya kita sendiri nak jumpa orang lain. Allah kata masukkan kamu dalam Ramadan ni la'allakum tattaqun ni, dalam jadi orang takwa. Maknanya dalam keadaan kita masuk Ramadan ni kita kena berusaha untuk jadi orang takwa. Sebabnya bila kita dalam petang nanti yang membezakan kita bukan iman, tapi membezakan kita ni takwa. Maknanya takwa ni kita tak boleh nak ukur lah kan. Kita dengan Allah di dalam. Allah Alam, perbaikilah diri, perbaiki untuk kita asli nafsaka wa di'umarakai, perbaiki diri dan mengajak orang lain kebaikan. Jadi kita cubalah untuk 14 Ramadan yang akan datang untuk jadi yang terbaik, insyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.